Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 5 dan fokus kita ialah bab 6 persediaan memulakan perniagaan. Fokus utamanya ialah 6.4 dokumen perniagaan yang perlu disimpan dan juga 6.5 simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Murid-murid, ada beberapa dokumen yang perlu disimpan dalam perniagaan, iaitu yang pertama ialah rekod transaksi bank, yang kedua ialah rekod jualan, yang ketiga ialah rekod pembelian, yang keempat ialah rekod kos operasi iaitu kos selain daripada kos pembelian, dan juga yang kelima rekod ambilan dan modal. Rekod transaksi bank ialah penyata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Contohnya penyata bank. Yang kedua ialah rekod jualan. Rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan oleh satu-satu perniagaan itu. Dan dokumen yang terlibat ialah bil tunai, resit, invoice dan juga slip daftar tunai. Yang ketiga ialah rekod pembelian. Rekod pembelian ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Segala pembelian yang dilakukan oleh sesebuah perniagaan itu dicatatkan dan rekod itu dipanggil sebagai rekod pembelian. Dokumennya adalah sama seperti rekod jualan. Kalau kita lihat di sini, bil tunai pun terlibat dalam rekod jualan dan rekod pembelian. Begitu juga resit, invoice dan juga slip daftar tunai. Kerana biasanya apabila sesebuah perniagaan itu melakukan aktiviti jualan dan pembelian, biasanya dokumen-dokumen ini apabila kita buat satu jualan, dokumen ini kita akan buat salinan yang lain kepada pembeli dan juga penjual juga akan ada salinan sendiri. Sebab tu rekod pembelian dan rekod jualan adalah sama. Yang keempat ialah rekod kos operasi, iaitu kos selain daripada kos pembelian yang tidak melibatkan pembelian kita. Contoh, rekod kos operasi ini ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan kos perniagaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Contohnya seperti kita bil pengangkutan, bil mengepus, bil insurans, gaji dan juga utility, bayaran bil elektrik dan air, itu kita panggil sebagai bil utility. Itu termasuk dalam rekod kos operasi. Ni awak kena tahu sebab nanti murid-murid akan aplikasikan dalam masa kita buat kerja khusus nanti. Yang kelima ialah rekod ambilan dan modal. Rekod ambilan dan modal ini ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya sendiri untuk kegunaan sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, perniagaan dan juga pemilik perniagaan itu adalah dua entiti, ibarat dua manusia yang berbeza. Jadi pemilik sebenarnya tak boleh suka-suka hati untuk ambil duit daripada syarikat untuk kegunaan sendiri. Jadi dia perlu ada rekod dan dokumen yang terlibat dalam rekod ambilan dan modal ini dipanggil sebagai memo. Kalau kita rujuk pada buku teks muka surat 174, 6.5 ada tajuk simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Dia bagi situasi di mana melibatkan perniagaan Puan Suria. Dan kemudian dia bagi transaksi dan kita kena nyatakan apa dokumen yang terlibat untuk perniagaan tersebut. Jadi kita kena andaikan bahawa kita ni ibaratnya perniagaan Puan Suria. Okey, ada 11 transaksi, mari kita lihat satu persatu. Baik, transaksi yang pertama iaitu Puan Suria telah membuka perniagaan dengan wang tunai di bank sebanyak 30,000 sebagai modal. Dia mulakan perniagaan dia dengan wang tunai. Dia bawa masuk duit dalam perniagaan dia sebagai modal sebanyak RM30,000. Jadi apakah dokumen yang terlibat? Apabila melibatkan keluar masuk duit daripada pemilik itu sendiri ke dalam perniagaan ataupun dia bawa keluar daripada perniagaan untuk kegunaan sendiri, dokumen yang terlibat ialah memo. Baik. Apa itu memo? Memo ni ialah satu dokumen dalaman yang dikeluarkan oleh pemilik perniagaan itu sendiri
dia beri memo ini kepada kerani akaun perniagaan dia untuk merekodkan satu urus niaga dalam buku ambilan. Tak kisahlah sama ada ambilan tunai daripada pemilik ataupun dia yang bawa masuk wang tunai ke dalam perniagaan. Termasuklah ambilan tunai ataupun barang niaga. Barang perniagaan dia bawa keluar untuk kegunaan sendiri juga menggunakan memo. Jadi kalau kita tengok di sini memo, dokumennya begini ada nama perniagaan tu. Kemudian dia dinyatakan di sini bahawa membawa masuk wang tunai RM30,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan dan ada tanda tangan pemilik itu sendiri untuk diberikan kepada kerani akaun. Baik, dokumen yang kedua iaitu Puan Suria dia membuat belian barang niaga secara kredit. Kalau kita nampak di sini secara kredit bermaksud secara hutang sebanyak RM9,950. Bermaksud dia beli barang tetapi tidak bayar dahulu. Jadi dokumen yang melibatkan perniagaan urus niaga secara kredit dia mesti invoice. Okey, awak ingat nama dia invoice. Okey. Di mana invoice ini digunakan apabila berlaku urus niaga secara kredit. Kredit ni bermaksud urus niaga di mana barang dibekalkan dahulu oleh penjual, kemudian bayarannya dijelaskan kemudian. Tujuannya untuk apa gunanya invoice ni? Tujuannya adalah untuk memberitahu amount yang perlu dibayar oleh pembeli. Kalau kita lihat di sini invoice ni kita nampak di sini di mana Puan Suria ni yang beli barang. Jadi Puan Suria ni sebagai penerima di sini dan dia beli daripada syarikat lain. Ini adalah tanda tangan pengurusnya. Jadi apabila melibatkan urus niaga, tak kisahlah sama ada Puan Suria ni yang beli ataupun Puan Suria ni perniagaan ini yang jual, dia mesti melibatkan invoice. Cuma bezanya di bahagian penerima dan juga penjual ini. Kita lihat pula transaksi yang ketiga di mana Puan Suria membeli beberapa alat tulis. Puan Suria beli alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. Kita lihat di sini Puan Suria beli secara tunai alat tulis untuk kegunaan pejabat. Okey. Jadi untuk kegunaan perniagaan dia, jadi dia beli secara tunai. Dokumen yang terlibat ialah slip daftar tunai. Kita lihat di sini, kalau kita lihat, kita nampak dekat slip daftar tunai ni ada dinyatakan berapa unit, kemudian berapa harga seunit dan jumlah bagi barang yang dibeli. Okey, apa itu slip daftar tunai? Slip daftar tunai ialah dokumen yang dicetak melalui mesin daftar tunai. Mesin yang kalau macam kita datang kedai, kita beli barang tu, dia print tu, itu kita panggil dia mesin daftar tunai. Kemudian mencatatkan item, barang, kuantiti, harga dan jumlah bayaran dan dibeli secara tunai. Kalau invoice tadi kita beli barang secara kredit, secara hutang. Kalau slip daftar tunai ni untuk beli barang secara tunai. Teruskan lagi transaksi seterusnya di mana Puan Suria membuat jualan barang niaga. Kita kena andaikan diri kita macam Puan Suria lah. Kita yang membuat Puan Suria ni buat jualan barang niaga. Dia pula menjual sebanyak RM10,000 secara kredit. Dia buat jualan secara hutang. Jadi ingat kalau dokumen yang melibatkan sama ada belian ataupun jualan secara kredit, dia mesti melibatkan invoice. Jadi inilah dokumennya, invoice. Jadi kita lihat di sini, kita boleh lihat yang tanda tangan ialah Puan Suria. Bermaksud Puan Suria ni yang jual dan pembelinya ialah Puan Samsia. Dia yang penerima membeli barang itu. Jadi kita imbas balik apa kegunaan invoice ni. Invoice ni berlaku apabila urus niaga secara kredit. Urus niaga kredit tu apa dia? Urus niaga secara kredit ialah apabila barang dibekalkan dahulu oleh penjual, bayarannya pula dijelaskan kemudian. Tujuan kenapa kita keluarkan invoice ni adalah untuk memberitahu kepada pembeli amount yang pembeli perlu bayar, yang perlu dibayar. Jadi kalau dia nampak invoice tu, dia tahu, saya kena bayar sejumlahnya ini. Jadi itulah dokumen bagi transaksi yang keempat. Kita lihat
pula transaksi yang kelima di mana Puan Suria membeli barang niaga. Puan Suria pula yang beli barang niaga secara tunai. Jadi tak melibatkan invoice sebanyak RM1740,740. Kita lihat di sini dokumen yang terlibat ialah bil tunai. Apabila melibatkan dokumen yang melibatkan jual beli urus niaga secara tunai, dokumen ini dikeluarkan oleh penjual itu sendiri, maka itu dipanggil sebagai bil tunai. Seterusnya dokumen yang keenam, di mana transaksinya pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak RM10,000. Maksudnya pelanggan Puan Suria ni bayar hutang kepada Puan Suria. Bermaksud duit Puan Suria masuklah, duit perniagaan Puan Suria bertambah. Jadi apabila pelanggan ni bayar hutang, maka Puan Suria kena mengeluarkan resit rasmi. Kalau kita lihat di sini, resit rasmi ni ada nama kedai komputer Puan Suria. Jadi dia telah mengeluarkan resit ini, diterima daripada ni nama pelanggan yang bayar hutang. Kemudian sebanyak berapa nilainya, RM10,000 berdasarkan soalan. Untuk bayaran apa? Jelaskan di situ untuk menjelaskan hutang RM10,000. Jadi apa kegunaan resit rasmi? Resit rasmi ni kegunaannya adalah dia merupakan satu dokumen yang dikeluarkan oleh penjual, contohnya dalam kes ini ialah Puan Suria, dikeluarkan kepada pembeli, contohnya dalam cerita ni ialah IT Tech, sebagai bukti akaun penerimaan tunai ataupun cek daripada pembeli. Maksudnya tak kisahlah sama ada pembeli itu, pelanggan Puan Suria ni, dia bayar sama ada melalui cek ataupun dia bayar menggunakan bayar secara tunai, maka peniaga itu perlu mengeluarkan resit rasmi. Transaksi yang ketujuh ialah Puan Suria membayar. Puan Suria dia membayar bil telefon perniagaannya sebanyak RM195.35. Puan Suria kena bayar bil telefon. Bayar bil ni dia termasuk juga dalam kos, tetapi kalau kamu lihat, kalau kita imbas balik yang tadi kita dah belajar sebelum ni, ini tidak melibatkan pembelian barang untuk perniagaan, tetapi kena bayar sesuatu yang berkaitan tentang bil-bil. Jadi dokumen yang terlibat ialah bil bayaran. Apa itu bil bayaran? Bil bayaran ialah dokumen yang menunjukkan charge ataupun bayaran atas penggunaan sesuatu perkhidmatan. Macam ni, Puan Suria dia dah gunakan perkhidmatan telefon, jadi dia kena bayar charge tersebut, dan dokumen yang terlibat ialah bil bayaran. Kita lihat transaksi seterusnya, iaitu transaksi yang ke-8. Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerjanya. Jadi dia kena keluar duit, dia bayar gaji kepada pekerjanya, iaitu Encik Ibrahim Ahmad sebanyak RM900. Dokumen yang terlibat iaitu voucher pembayaran. Kenapa voucher pembayaran? Voucher pembayaran ialah dokumen yang digunakan bagi sesuatu bayaran yang dilakukan sama ada secara tunai ataupun cek dengan akuan. Dia kena ada akuan penerimaan wang oleh penerima. Kalau kita lihat di sini, nampak yang keluarkan voucher ini ialah Puan Suria. Kemudian dia bayar kepada pekerjanya iaitu Encik Ibrahim. Di sini ada akuan penerimaan lah, maksudnya Encik Ibrahim akan tanda tangan di sini. Contoh bayaran ataupun transaksi yang menggunakan voucher pembayaran ni, contohnya ialah upah pekerja, sewa premis, tambang dan petrol, dan juga belanja membaiki kenderaan. Kalau kita lihat di sini, voucher pembayaran ni ada nama kedai Puan Suria. Kemudian dia nyatakan dia bayar kepada siapa, iaitu Encik Ibrahim Ahmad. Kemudian dia bayar gaji, keterangannya ialah dia bayar untuk gaji bulan Jun 2017 sebanyak RM900. Dan di bawahnya ada pengesahan oleh Puan Suria dan juga akuan penerimaan oleh Encik Ibrahim. Transaksi yang ke-9, Puan Suria menjelaskan hutangnya. Kalau tadi, sebelum ni kita ada baca Puan Suria menerima bayaran hutang daripada pelanggannya. Kali ini, transaksi yang ini, Puan Suria pula yang menjelaskan
hutangnya. Maksudnya Puan Suria yang kena keluarkan duit bayar hutang kepada pembekal sebanyak RM9,950. Jadi yang akan menerima bayaran ini ialah pembekal tersebut. Dokumen yang terlibat apabila melibatkan bayaran menjelaskan hutang dan sebagainya, kita dah selesai satu transaksi itu, maka dokumen yang terlibat ialah resit rasmi. Kenapa resit rasmi? Sebab resit rasmi ni ialah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti akuan penerimaan tunai ataupun cek daripada pembeli. Maksudnya pembekal ni tadi dia telah menerima bayaran daripada Puan Suria. Jadi dia akan keluarkan resit rasmi. Seterusnya, transaksi yang ke-10 iaitu Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Murid-murid mesti dah tahu. Kalau dia keluarkan, Puan Suria ni keluarkan wang tunai daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi apabila melibatkan ambilan daripada perniagaan ataupun melibatkan masukkan duit ke dalam perniagaan, dia mesti melibatkan dokumen memo. Okey. Apa itu memo? Memo ialah dokumen dalaman yang dikeluarkan oleh pemilik perniagaan kepada kerani akaun untuk merekodkan suatu urus niaga dalam buku ambilan. Ambilannya tak kisahlah sama ada ambilan wang tunai ataupun barang niaga untuk pemilik untuk kegunaan peribadi ataupun pemilik itu dia bawa masuk wang tunai ataupun aset peribadi dia ke dalam perniagaan, maka catatan dokumennya adalah melibatkan memo. Transaksi yang terakhir iaitu transaksi yang ke-11, Puan Suria menjelaskan sewa kedai. Puan Suria dia bayar sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Apabila melibatkan bayaran secara tunai, kita ingatlah dokumennya ialah voucher pembayaran. Okey, contohnya macam dalam cerita ni, kedai komputer Suria dia telah membuat bayaran kepada Encik Muhammad Azizi ni sebanyak RM900. Untuk apa? Untuk bayaran sewa kedai bagi bulan Julai 2017. Kita imbas balik apa gunanya voucher pembayaran. Voucher pembayaran digunakan bagi suatu bayaran yang dilakukan sama ada secara tunai atau cek dengan akuan penerimaan wang oleh penerima. Contohnya untuk bayar upah pekerja, bayar sewa premis, tambang, petrol dan juga belanja membaiki kenderaan. Dan kita lihat di sini ada tanda tangan, ada akuan penerimaan daripada penerima dan juga orang yang membayarnya. Sekian dulu untuk kali ini murid-murid. Diharapkan murid-murid telah mendapat manfaat daripada video ini. Segala pertanyaan, kemusykilan bolehlah diajukan kepada guru masing-masing melalui pelbagai medium yang sesuai. Sehingga berjumpa lagi pada pembacaan akan datang.